Pertamanya, terima kasih kerana hadir dalam program Omni ini. Terutama hari ini tingkatkan tahap hormon lelaki, kunci kehidupan sihat ataupun apa penyebab kurangnya hormon testosteron pada lelaki. Jadi seperti mana yang dikatakan Mikael, hari ini paksa berbicara dalam bahasa Melayu tu kurang sikit lah. Selalunya kita berbicara dalam bahasa Inggeris, tapi hari ini malam ni kita nak berbicara dalam bahasa Malaysia. Dan juga dalam satu topik yang agak jarang lah. jarang kita bercakap, jarang kita bincang dalam hal ni. Jadi hari ini kita berbincang sedikit pasal hormon lelaki. Pada program yang lepas kita berbincang pasal sistem endokrin dan secara amnya apa berlaku sekiranya sistem tidak berfungsi dengan baik dan apakah masalah-masalah kesihatan yang timbul dengan sebab kekurangan hormon. Dan malam ni Mikael mencadangkan kita bincangkan pasal hormon lelaki. Dan dalam hal ni juga kita tahu satu perkara lah yang selalu orang lelaki suka, tongkat ali umpamanya kan. Jadi topik lah tongkat ali. Sebab apa? Orang kata bila kita ambil tongkat ali ni, tahap testosteron level kita ditingkatkan. Itu yang adakah itu betul? Persepsi. Adakah itu betul? Tidak ada ujian klinikal yang orang kata yang betul-betul menjurus ke dalam situ. Sebab masalah lah. Kita nak buat ujian klinikal, siapa yang nak jadi kita punya subjek? Itu yang masalah. Ya. Banyak orang tak mau. Animal study. Orang malu nak volunteer. Itu yang masalahnya. Mungkin tak seperti negara Barat ataupun di Eropah dan sebagainya. It's a bit different sebab culture. Jadi sebab tu kita ada beberapa perkara yang susah sikit lah kita nak ke depan. Tapi daripada segi apa penyebab dan sebagainya, bukan sebenarnya dia tingkatkan hormon lelaki, tapi dia orang kata dia tongkat ali sebenarnya dia bagi stimulation ke apa? Yes, dilation of our arteries. Itu yang menyebabkan blood flow kita, apa ni? Blood flow better dan sebagainya. Lebih menjurus kepada keadaan situ sebenarnya. Begitu. Jadi dari segi, kalau kita tengok dari segi suplemen pun kebanyakannya hanya menggunakan kaedah yang orang kata apa, not direct, indirect untuk meningkatkan tahap testosteron. Sebab it's a bit complex in terms of metabolism. Jadi kalau kita lihat daripada situ, agenda pada malam ni kita nak fahamkan juga hormon lelaki, which is testosteron. Sebenarnya bukan pada lelaki saja ada testosteron, pada wanita juga ada. Lelaki juga ada estrogen, cuma perbezaannya pada tahap pada orang lelaki testosteronnya agak tinggi, estrogen agak rendah, dan wanita estrogen lebih tinggi, testosteron agak rendah. Jadi ada imbangan di situ dan menyebabkan juga perubahan pada badan, terutama pada orang lelaki bila dia jadi dewasa. Jadi apa yang menyebabkan perkara tersebut ialah sebenarnya hormon lelaki lah. Dan paras hormon testosteron mengikut peringkat usia pada keadaan normal, tapi juga ada keadaan tidak normal di mana orang muda pun agak masalah dengan level hormon testosteron dan menyebabkan beberapa perkara yang menyebabkan tahap kesihatan atau kehidupan agak tidak baik kan. Apa jadi pada paras hormon androgen rendah pada lelaki? Ini kita bincangkan sikit. Dan kita juga apa rawatan ataupun perkara yang kita boleh buat. Tapi malam ni kita menjurus kepada Eva Cream, iaitu krim yang daripada Omni, dan bagaimana ia dapat membantu meningkatkan tahap level hormon lelaki ataupun testosteron secara semula jadi. Ya. Jadi pada yang kita tahu, testosteron ataupun hormon androgen ada pada lelaki dan wanita dan bukan eksklusif pada lelaki. Itu yang paling penting kita tahulah. Walau bagaimanapun,
lelaki mempunyai paras hormon testosteron yang lebih tinggi. Dan pada orang lelaki, hormon ni dihasilkan oleh testis. Kita punya testis lah. Dan wanita pula tinggi dengan estrogen dan lelaki pula paras estrogen rendah. Itu perbezaannya. Jadi fungsi hormon lelaki ataupun androgen atau testosteron adalah untuk mengawal nafsu seks, menghasilkan sperma, menggalakkan tumbuhan otot dan meningkatkan tenaga. So ini adalah perkara yang fungsi hormon testosteron. Tapi bukan itu saja, kita akan lihat juga kesan jika kita ada kekurangan dari segi hormon testosteron ini pada orang lelaki. Jadi tengok pada carta ni, kita tengok pada tahap testosteron, kita lihat pada umur 20 tahun mungkin tahap yang agak tinggi, optimum. kemudian agak menurun, selepas umur 30 tahun dia akan menurun, dan menyebabkan beberapa perkara lah, termasuk obesity sikit, tapi juga dengan sebab lifestyle yang juga menyebabkan keadaan yang menurunkan kadar testosteron kepada dalam badan kita. Jadi itu yang perkara yang kita mesti ambil tahu, terutama dalam keadaan kita ni nak menentukan tahap yang kesihatan yang baik, maka kita sebagai orang lelaki mestilah mengawal kadar hormon testosteron kepada kadar yang agak optimum lah. Itu yang kita lakukan. Jadi macam mana caranya pada kadar yang optimum ni? Jadi bila seorang budak lelaki menjadi dewasa, ada banyak perubahan dengan sebab hormon ya. Suara agak lain, bahu menjadi lebih lebar, struktur muka menjadi lebih maskulin. Ini disebabkan oleh hormon lelaki. Jadi kalau kita tengok agak banyak perbezaan, skin gets oilier, facial hair, ada janggut sikit, jambang. This is all about testosterone. Pubic hair, penis get longer and wider, and testes get larger. So that's a different perkara yang akan berlaku. Tapi kesan testosteron sebenarnya lebih pada itu. Dia ada soal psikologi, membantu mood kita ataupun sama ada kita seorang yang agak tenang ataupun agak resah gelisah, dan disebabkan oleh juga hormon lelaki, kadar tenaga. Kadang-kadang kita kalau tak ada level testosteron, level kita agak rendah, rasa letih lesu. Lebih lesu. Dan juga mengawal perjalanan darah dan juga perjalanan ataupun level of sugar in our blood. Juga dikawal oleh kesan daripada hormon testosteron juga. Sexual, itu agak perkara yang paling penting. Sex drive, erectile function, orgasm, terutamanya kalau kita berkeluarga, nak menjaga kesihatan keluarga, maka kita mesti memerlukan level testosteron yang agak baik. Dari segi fizikal pula, hormon ni juga membantu muscle mass, daripada sudah menjadi lebih besar. Strength, body fat mass. Jadi itu yang menyebabkan lelaki agak lebih masculine, orang kata tu. Dengan sebab juga efek dia, kesan tu sebenarnya datang daripada hormon testosteron. Begitu. Begitu. Seperti Datuk kata kaum perempuan pun adanya hormon testosteron dalam badannya, cuma tahapnya biasanya tak tinggi. Ada mungkin sekumpulannya perempuan yang kalau hormon testosteron dia lebih tinggi, mungkin disebabkan gaya kehidupan ataupun mungkin genetik ke apa kan. Jadi mereka kemungkinan mereka nampak lebih maskulin berbanding dengan perempuan yang lain. Sebaliknya kaum lelaki pun sama. Because balancing of hormone ni agak kompleks juga. Wanita bukan kata-kata dia tak ada testosteron maka dia tak ada muscle mass, dia tak ada kekuatan. That's not the point. The point kita katakan untuk orang lelaki, testosteron menyebabkan dalam keadaan macam ni. Jadi wanita mungkin berbeza sikit.
Tapi as what Mika kata, mungkin it's all relative ya. The level of testosterone that membantu muscle mass dan sebagainya. Ada juga wanita yang mempunyai muscle yang agak baik. Jadi it is not just for men, tapi more towards the men lah in terms of bodybuilding dan sebagainya. So that's how things develop because of the kesan hormon testosterone. Jadi menurut panduan yang dikeluarkan oleh Persatuan Neurologi Amerika, kalau kita tak pasti, kita boleh buat ujian ujian hormon level testosteron, sekurang-kurangnya kita kena ada 300 nanogram per desiliter. Itulah tahap yang agak baik. Jadi kalau kata kita agak khawatir tentang level of testosteron, kita boleh pergi ke klinik dan juga mengukur untuk buat testing. Tapi dia juga bergantung kepada individu, kerana ada yang agak tinggi sikit, normal dan rendah. So it depends on the level. Tapi banyak kajian juga mengatakan kanak-kanak hormon testosteron juga penting dalam perkembangan otak, the brain development. So this is also quite complex in terms of control, the kawalan hormon dalam badan kita dan peranan hormon sebenarnya agak sophisticated. That's what kita boleh katakan. Tapi satu perkara yang menjadi kebenaran ialah bila kita mencapai umur 30 tahun, kadar akan mula menurun. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu satu kesan yang agak kurang baik. Jadi kita kena melihat cara bagaimana untuk mengekalkan kadar yang optimum. Saya kita nak jadi muda sentiasa tak boleh jugalah kan. Tapi kita nak sihat, jadi maknanya kita kena mengawal kadar testosteron dalam badan kita supaya tidak menurun secara mendadak dan menyebabkan masalah kesihatan. Jadi itu yang kita nak mesti tahulah dalam hal ini. Jadi Tok, kalau kita baca, Tok, sorry maaf ya Tok. Tok, sebenarnya saya ada soalan ya. Dekat slide ni dia slide ni berkata bahawa paras testosteron lelaki akan mula turunnya sebaik saja kita mencapai usia 30 tahun dan lebih tinggi kan. Tapi apakah usia, saya ada dua soalan untuk apakah usianya satu-satunya sebab kita tahap hormon testosteron akan turun, dan soalan kedua, kenapa mungkin antara kawan-kawan saya ataupun anak-anak mereka, saya nampak ya sebenarnya kaum lelaki yang lebih muda sebenarnya dalam usia dalam 30 tahun dan sebagainya mengalami masalah seksual seperti jenis-jenis masalah seksual dan juga masalah hormon seawal seperti umur 30 tahun. So apakah saya rasa masalahnya bukan sahaja usia sahaja yang menjadi sebab ini utama. keadaan yang dicakap di sini keadaan normal lah. Dalam keadaan normal, usia memang menyebabkan turunnya kadar testosteron dalam badan, tapi juga lifestyle. Mana benda yang kita makan, benda yang kita gunakan, ataupun exposure to chemical dan sebagainya, ataupun setengah orang muda dulu suka pakaian ketat. Dan orang kata jeans yang ketat. Because the whole thing is about our hormon lelaki ni di bahagian genitals kita ya, testis. Kalau kata testis kita tidak boleh, kata apa, the development of the testis because of pakaian yang agak ketat dan sebagainya, ataupun lifestyle, ataupun exposure to chemical dan sebagainya, boleh menyebabkan level of testosterone kita kurang. Jadi itu yang perkara yang agak kita muskil lah. Jadi mana dalam keadaan ini, dan kita akan ada banyak-banyak masalah. Jadi kita akan bincangkan juga apa masalah-masalah yang timbul apabila kita ada masalah kekurangan testosteron. Jadi that's going to be betul tu. Sebenarnya seperti Dato' kata, salah seorang kawan Mikael pun sama. Dia sebenarnya bekerja dekat oil rig tau. Oil rig. Dia bekerja dalam oil rig. Jadi
sejak muda dia pun ada masalah dengan hormon sejak muda. Dia Mungkin ini ada kaitan dengan ya, sekitaran kerja ya, yang stress beliau. level. Kalau terlalu stres boleh menyebabkan kekurangan level testosteron, betul. Kalau Yes. terlalu stres, kerja yang terlalu Yep. stres Yep. akan menyebabkan imbangan hormon. Yalah, kita ada bincang dulu pasal stres hormon. Stres hormon juga boleh menyebabkan pengurangan kadar testosteron dalam badan dan menyebabkan masalah yang akan kita bincangkan kemudian. Apa yang boleh ditimbulkan bila kita kurang testosteron dalam badan. Jadi di luar sana tu, pada pendengar kita tu yang mendengar tu, kita kata perkara ni agak penting ya, sebab testosteron memainkan peranan yang paling penting pada orang lelaki. Pada orang perempuan estrogen, pada orang lelaki testosteron. Jadi itu yang kita lihat ya, masalah yang agak boleh timbul. Apa terjadi sekiranya paras hormon androgen rendah? Jadi banyak satunya nafsu seks rendah. Jadi kita dah kurang. And then masalah ereksi semasa seks. Jadi itu juga boleh berlaku. Mandul, maknanya tak ada sperm production is too low. Kurang. And then mati pucuk, cannot do the sexual intercourse dan tidak subur lah. That's the direct effect kalau kata kita ada kekurangan level of testosterone. Jadi kalau kata kita ada masalah begini, maka kita kena cari jalan untuk meningkatkan level of testosterone. But it is not an easy thing to do. Jadi it will take some time. And then a lot of changes kan dalam keadaan kita, lifestyle kita dan sebagainya. Seperti yang kita kata, exposure betul to the environment, bad environment dan juga stres. Itu yang kadang-kadang doktor kata awak ni stres sangat tu, sebab ada masalah jadi macam ni. Jadi cuba kurangkan stres dan sebagainya. This is all part and parcel of how you manage yourself. But we have quite orang kata apa, bukti-bukti yang menyatakan stres juga boleh menyebabkan keadaan macam ni, menurunkan kadar testosteron dalam badan kita. Daripada segi lain pula, depression, irritability, suka sangat marah, senang marah, anger issues. Tengok kalau orang lelaki tu cepat marah tu, mungkin masalah level testosteron ni kurang sikit. Erectile dysfunction tu memang kita dah sebut tadi. Rambut gugur, kadang-kadang lelaki ni ada masalah rambut kan, seperti yang dekat tengah ni kan. Oh tu, yang ini kan, hair loss ni yang sejauh mana Mikhail tahu kan, dia sekarang kala dia bukan sebab hormon testosteron yang rendah, malah dia sebab hormon testosteron yang terlalu tinggi. Kita menjadi bald head. Sebabnya kita punya follicle hair tu dibunuh oleh hormon tersebut. Ya. Begitu. Jadi itu yang masalah. So terlalu tinggi tak boleh. Terlalu rendah pun masalah. Kita kata yang optimum. Jadi kita tu yang kita kata kadar testosteron yang optimum. Terlalu tinggi pun bermasalah. Ya, betul. And then terlalu rendah pun bermasalah. Terlalu sangat letih, berat badan naik, loss of muscle mass. It also involve brain, cognitive decline and memory loss. Itu masalah juga satu. And yang terakhir sekali, prostate issues. Pada orang lelaki ni, prostate become the biggest issue lah, especially bila dah besar, dah tua. Kalau ada masalah dengan prostate, saya pernah nampak seorang uncle yang ada masalah prostate, memang susah. First, bila dia kencing, kadang-kala dia kencing berdarah. Ini pertama. Yang kedua, sakit sangat. Seperti mana doktor kata, kesakitan prostat ini boleh sampai sakit seperti masa kaum wanita beranak. Tahap kesakitannya cukup sakit. Kadang urinary tract infection pun kena disebabkan oleh prostate issue. Betul. Dan kesakitan ini bukan sekali dua kali, setiap hari. Setiap hari berlaku. So ini memang satu masalah yang memang melanda. Dikaitkan juga dengan hormon lelaki. Jadi ini serius.
betul. Jadi kalau kita ada perkara-perkara macam ni, selalu marah ataupun selalu letih dan sebagainya, mungkin kita kena juga ambil apa tu check lah, tengok pada tahap hormon kita dan apa yang boleh kita lakukan kalau kita ada masalah macam ni lah. Jadi to sum up juga dalam perkara ni, kita kata hormon lelaki testosteron ni bukan hanya pada isu on the sex issues, but juga masalah kesihatan seluruh tubuh badan. Itu yang kita kena faham. Dari segi kognitif, segi pemikiran kita, badan kita, rambut kita, prostat kita, mental state kita dan sebagainya bergantung kepada tahap hormon yang optimum. Jadi itu yang kita perlu faham. Dan ya betul. Jadi kita bukan hanya tumpu kepada masalah sexual function sahaja. Sebenarnya banyak lagi masalah yang boleh dikaitkan dengan hormon testosteron ni. Okey, ada satu soalan daripada Puan Maya ya dalam chat tu. Selain itu beliau bertanya, selain itu handphone juga penyumbang penurunan hormon testosteron juga, Datuk. Saya percaya soalan ni boleh saya rephrase, bukan sahaja handphone. Malah kebanyakan gadget ataupun elektrik yang mengeluarkan gelombang microwave dan sebagainya boleh menjadi satu boleh jadi debate yang kata orang lelaki tahu handphone too close to the testis. Selalu letak dekat poket kan. We do not know. Electromagnetic now sekarang ni pun ada isu pasal 5G coming up. I tak nak speculate banyak, nanti become controversy. Tapi ada orang marah saya pula bila nak launch 5G, kata ada seorang doktor tu. Okay, so yang ini tak ada. Be careful. Okay, yang ini tak ada clinical studies, kita tak mau debate. Tapi jikalau tahap hormon testosteron kita terlalu rendah ataupun tak seimbang, dia memang boleh menyebabkan masalah seperti prostat dan sebagainya. So Puan Maya kata kalau lelaki ataupun you punya lokong dan sebagainya, kalau ada masalah prostat, memang kencing memang tak lawas. That is the first step only. Okay, kencing tak lawas, first step. Then lama kelamaan seperti Uncle Michael yang sudah tak ada lah, sorry sudah pass away. So first step, kencing tak lawas. Then slowly dia akan menjadi sakit. Okay, sakit pada bahagian kencing. Okay, dan lama kelamaan kalau tak take care, dia akan kadang-kala dia akan kencing berdarah dan sebagainya. So you punya dia punya prostat akan menjadi bengkak sehingga dia tak boleh nak turun. Okay, so dan lama kelamaan dia menjadi prostate cancer dan sebagainya. So this is not dia bukan saja masalah dengan seksual sahaja, malah masalah kesihatan keseluruhan, seluruh badan pun ada kaitan dengan testosteron hormon ini. Okay, Tok, silakan. So betul, Michael. I think itu satu pengalaman yang agak pahit, tapi boleh berlaku kepada lelaki. Jadi kita kata kita kena faham dan juga ambil iktibar, dan supaya kita cubalah ikhtiarkan supaya tidak menghadapi masalah yang diketarakan pada malam ni. Jadi itu yang paling penting sekali lah untuk kita. Jadi ada juga yang kata kita boleh buat rawatan secara rawatan hormon, tapi masalahnya suntikan atau suplemen ni boleh menyebabkan masalah menjadi lebih teruk. Oleh kerana pengambilan secara klinikal akan menjadikan tubuh tidak berkemampuan untuk menghasilkan testosteron secara semula jadi. Jadi that is also salah satu perkara yang kita kena ambil faham. Setengah orang kata alah senang aja pergi ambil suntikan, but actually it may cause the body will not be able to produce its own. Sebab sudah bergantung sudah bergantung kepada perubatan. Jadi then it will cause our testis supposed to produce the testosterone will not be able to produce because of the injection. Jadi kita kena cari ada cara-cara lain lah untuk membantu badan kita supaya dapat
menghasilkan hormon apa tu testosteron ni ataupun hormon lelaki ni. Jadi some doctors will not encourage us to do some injection, tapi maknanya kita kena cari jalan lain lah. Jadi malam ni sebab kita dah banyak bincang pasal Eva Cream, kunci untuk mengaktifkan daya penyembuhan diri tubuh manusia secara production of our natural hormone through using the precursors. Maknanya kita bagi dia jalan untuk cuba menghasilkan, tapi kita kena mengamalkannya 4-3-3. Jangan lupa amalan 4-3-3 dan seterusnya. Dan juga kenapa Eva Cream? Sebab ekstrak Dioscorea villosa yang ataupun dipanggil wild yam tu adalah punca pendahulu progesteron. Progesteron pula adalah pendahulu untuk penghasilan testosteron. Jadi kita ada level situ. Dan progesteron penting untuk lelaki dan wanita ya, sebab dia juga part of the estrogen and also testosterone. Menjadikan kita lebih tenang, tidurnya, our libido boleh juga meningkat, ditingkatkan, dan hormon penggalak tumbuhan tulang. That's progesterone. Dan juga dia sebagai precursor untuk testosteron. Jadi banyak clinical papers also show that wild yam also have the level of progesterone. Jadi that's what yang kita kata tadi, kalau kata kita inject directly testosteron boleh menyebabkan testis kita tidak dapat menghasilkan secara natural. That could be dangerous, but probably the other option is to use a cream like Eva. Kalau kita tahu tidak ada hormon berasaskan haiwan dan tumbuhan, tapi dia hanya penggalak penghasilan hormon secara natural, dan produk ni dah ada in the market. We have been discussing that on endocrine issues in the past, dan juga untuk hormon lelaki mungkin juga dapat membantu ya. Cuma kita kata benda macam ni kita kena pakai selalu dan sentiasa supaya konsisten lah ya. Konsisten untuk menghasilkan as I mentioned, dalam tu kita ada progesteron. Progesteron adalah precursor untuk testosteron. Then mengurangkan radikal bebas. So it also has a lot of goodness that it can help our overall health. That's what we are looking at. As we know, these are the 4 active ingredient of Eva Cream. Maybe kita bincangkan juga nanti, kalau kata kita ambil produk kesihatan biasanya kita kena makan, dan mungkin juga some of the compound yang kita makan, it goes in and out. Dia tidak boleh diabsorb oleh tubuh badan kita. Dan tapi dalam hal ni dia ada teknologi penyerapan transdermal. Itu yang paling penting sekali. And then extract biji anggur boleh juga membantu in terms of our development of our arteries, so that it can help the absorption of our active ingredient.